Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Akilah binti Muhammad Muhyiddin, nombor matrik di 201910873220. Okey, hari ini saya akan buat satu video untuk pentaksiran akhir saya bagi subjek falsafah ilmu yang bertajuk perbandingan epistemologi antara agama dan etisme. Epistemologi. Okey, jadi perkataan epistemologi ni merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, iaitu epitisma dan logos. Jadi epitisma ni bererti pengetahuan atau kebenaran, manakala logos pula bererti fikiran, kata atau teori. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, maksud epistemologi ni juga adalah teori ilmu, iaitu teori yang membincangkan tentang asal-usul ilmu pengetahuan, huraian dan hujahan ilmu dan pengalaman manusia itu sendiri. Ia juga didefinisikan dengan falsafah ilmu, iaitu falsafah yang membincangkan tentang hakikat ilmu, makna, kandungan dan proses ilmu itu sendiri. Okey, seterusnya kita tengok kepada definisi agama. Agama ini bermaksud kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat serta kekuasaannya dan penerimaan ajaran serta perintahnya. Jadi kalau kita tengok, setiap agama dia berbeza dari segi kepercayaan, hubungan dengan Tuhan, suruhan dan larangan, baik dan buruk serta dosa dan pahala. Okey, jadi kita tengok pula pada definisi etisme. Etis adalah pemikiran yang tidak mempercayai agama dan tidak mengakui kewujudan Tuhan itu sendiri. Jadi berdasarkan huraian definisi yang saya beri tadi, saya melihat bahawa etis ni adalah satu fahaman yang sama dengan naturalism falsafah ataupun lebih dikenali sebagai philophysical naturalism, iaitu yang menolak akan kewujudan Tuhan dan alam gaib, kerana bagi mereka alam gaib juga termasuk dalam dunia tabi'i. Maka penganut etisme ni boleh dikira berdasarkan penolakan atau kurangnya kepercayaan kepada agama dan Tuhan. Terdapat 5 jenis ilmu di dalam epistemologi. Yang pertama ilmu wahyu, yang kedua ilmu empirikal, yang ketiga ilmu intuitif, yang keempat autoritatif dan yang terakhir ilmu rasional. Jadi kalau kita tengok hujah daripada agama ni, walaupun manusia ni dilengkapi dengan banyak ciri yang membolehkan mereka menjalani kehidupan dunia dengan baik, dalam masa yang sama Allah mengetahui seandainya manusia tidak dipandu dengan agama, pasti akan menjadikan kehidupan manusia itu dalam keadaan yang berselaru. Jadi dengan berpandukan kepada ajaran agama lah membolehkan manusia menyedari yang mana benar dan yang mana batil. Dengan agama juga membolehkan manusia sentiasa hidup dalam harmoni, tenteram dan berdisiplin, tidak seperti haiwan yang hidup bebas tanpa peraturan. Dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah berfirman yang bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi kita tengok dalam diri manusia ada nafsu yang sentiasa mengajak kepada keburukan. Jadi sebagai agama ni adalah platform yang paling ampuh dalam mengekang gelora hawa nafsu. Maka agamalah yang memainkan peranannya. Apabila agama diberikan kedudukan teratas dalam setiap acara kehidupan, maka sukarlah nafsu untuk bermaharajalela dan menjerumuskan manusia ke kancah yang bertentangan dengan kehendak agama. Kalau kita tengok daripada pandangan Al-Quran tentang etisme ataupun etis, firman Allah Ta'ala maksudnya, dan mereka berkata, tiadalah hidup lain yang selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup silih berganti, dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan daripada edaran zaman. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu, maka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Surah Al-Jathiyah ayat 24. Jadi jom kita masuk kepada perbandingan. Ini agama memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seseorang individu, dan mempercayai kewujudan Tuhan itu sentiasa menjadi topik perdebatan. Memahami perbezaan antara agama dan etis akan menjadi kepentingan bagi banyak orang. Etis boleh dipanggil sebagai subset agama, dalam erti kata bahawa beberapa agama menganjurkan
konsep etis mereka sendiri. Oleh itu, perbezaan utama antara agama dan etis adalah bahawa agama lebih berkaitan dengan Tuhan dan amalan, sedangkan etis ni terdiri dari tidak menerima Tuhan. Okey, etis dan agama. Apakah perbezaan? Okey, perbezaan antara agama dan etis, kita boleh tengok agama ni berurusan dengan amalan dan kepercayaan, sedangkan etis berkait dengan tidak menerima kewujudan Tuhan. Pemimpin agama membuktikan kewujudan Tuhan dengan mengutip contoh-contoh dari kehidupan mereka sendiri mengenai kewujudan dewa-dewa gaib. Etis tidak menerima kewujudan dewa gaib. Seterusnya, pertumbuhan rohani adalah mungkin dalam agama. Hinduisme percaya bahawa pertumbuhan rohani tidak mungkin bagi etis. Okay, jadi kalau kita lihat pula perbezaannya dalam konsep agama Islam. Okey, kita tengok yang pertama, Islam ni adalah agama, sedangkan etis bukan agama. Yang kedua, Islam adalah agama yang percaya kepada Tuhan. Namun, etis adalah konsep yang digunakan untuk menonjolkan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Yang ketiga, sedang etis mempertanyakan kehadiran Tuhan dan penciptaannya, Islam percaya yang sebaliknya. Yang keempat, universal kekal untuk seseorang etis tetapi tidak Islam. Dan yang kelima, Islam adalah konsep berasaskan iman, manakala etis adalah satu yang bergantung kepada sains dan kebenaran. Yang keenam, Islam percaya kepada kuasa gaib. Etis mengabaikan semua tahayul dan hanya melihat secara ragu-ragu. Yang ketujuh, Islam berasal daripada perkataan Arab salam yang bermaksud keamanan atau penyerahan. Dan etis pula mempunyai asal usulnya dalam kata Yunani iaitu atheo yang bermaksud tanpa Tuhan. Okey, jadi kita dapat lihat tadi bahawa itulah antara perbandingan ataupun perbezaan epistemologi antara agama dan juga etisme. Jadi berdasarkan daripada refleksi peribadi saya ataupun pandangan peribadi saya, apa yang saya boleh katakan dekat sini sebagai kesimpulan, agama memang mengandungi peraturan dan hukum yang harus dipatuhi manusia. Agama mempunyai kekuasaan yang membuat manusia tunduk dan patuh kepada Tuhan. Orang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan akan mendapat balasan baik daripada Tuhan. Sementara yang tidak patuh akan mendapat balasan buruk daripada Tuhan. Kesannya ialah mereka hidup sebagai manusia berperaturan. Mereka akan mempunyai pertimbangan dosa dan pahala. Mereka akan bertindak dengan penuh berhati-hati di dunia meskipun ketika bersendiri kerana bimbang dimurkai oleh Maha Pencipta. Jadi, mampukah akal manusia semata-mata digunakan untuk memikirkan cara memakmurkan muka bumi yang Maha Esa ini? Jawapannya ya. Akal manusia tidak bersendirian untuk memikirkan kaedah memakmurkan bumi ini. Justru, manusia memerlukan panduan daripada Allah yang Maha Pencipta. Ini juga sesuai dengan ilmu-ilmu epistemologi. Manusia sangat penting untuk mendalami dan memahami ilmu ini agar dapat dijadikan panduan sejagat dan dapat juga dijadikan panduan ketika dalam mengharungi kehidupan ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.